Okay, selamat petang semua. Apa khabar? Salam Ramadan. Uh, Baik, sahabat-sahabat di Facebook sekalian. Uh, Siapa-siapa yang sedang menonton, boleh kongsikan video ini bersama dengan di post masing-masing lah. Okay, baik. Um, Sebelum kita mula, saya kongsikan dulu pengenalan saya. Nama Ahnaf bin Abdul Qais. Jadi berkhidmat di Technaf sebagai Chief Information Officer CIO dan juga sebagai pengurus produk lah. Okay. Di Technaf kita membangunkan beberapa aplikasi sama ada web based ataupun mobile apps lah. Okay. Jadi biasanya bila sekarang kita bercakap tentang digital transformation kan, ataupun berkenaan dengan semua benda nak digital lah. Okay. Jadi bila semua benda nak digital dan sebagainya, jadi biasa kita minta untuk klien akan minta untuk inilah kita buat website, buat application, software dan sebagainya lah. Okay, semua benda nak di atas talian. Baik. Bila saya sebut tentang berkenaan dengan asas sebelum membangun aplikasi ni, sebenarnya dia berkait rapat dengan kita panggil requirement engineering lah. Okay, ataupun requirement lah. Benda yang asas untuk kita ambil ni perlukan interaksi yang betul, perlukan komunikasi yang baik bersama dengan kita punya pelanggan ataupun customer lah. Okay. Baik. Bila kita berbincang kan, ataupun kita berkongsi dengan ataupun klien lah, biasa klien ni dia datang dekat kita ataupun dia nak tanya macam-macam lah, macam mana nak buat website, macam mana nak develop aplikasi kan, mobile apps dan sebagainya. Jadi biasanya kita akan kalau kita tengok dekat gambar ni, kita akan nampak lah kan, aplikasi tu mungkin interaksi ataupun komunikasi tu yang tak tak selari kan. Kita akan nampak lah customer dia sebut benda lain kan, ataupun expectation dia macam ni kan. Bila sampai dekat project leader ataupun requirement engineer yang kumpulkan maklumat ataupun information berkenaan apa aplikasi yang dia nak buat ni, dia akan draft macam ni. Tapi bila sampai dekat analyst mungkin berbeza kan. Buat last kali sebenarnya benda yang dia nak ni simple je kan. Buaian yang ada dekat pokok lah kan. Jadi benda yang paling penting sebagai requirement engineer ni kan, interaksi tu perlu baik, perlu betul dan memenuhi cita rasa apa yang klien ataupun customer kita nak lah. Okay. Dekat sini saya nak sebut ada beberapa benda lah kan. Kalau kita nak sebut, satu dari segi perspektif developer kan, ataupun perspektif company yang buat software dan sebagainya lah. Dan yang seterusnya adalah mungkin expectation kita sebagai persiapan untuk kita buat ataupun untuk kita cari idea macam mana kita nak buat aplikasi ni sebenarnya kan. Sebab semua orang nak buat, dan bila kita fikir sebenarnya kita nak buat ni mungkin benda yang simple tapi requirement yang nak tu
berjelau pula kan. Itu bila bila kita berinteraksi berbeza lah kan, dua benda, dua individu ni. Okey. Kalau dari segi kerjaya kan, requirement engineering ni sebenarnya dia ada badan dia yang tersendiri kan, International Requirements Engineering Board ni yang akan memberi panduan kan, memberi panduan supaya requirement engineer ni dapat buat ataupun menganalisa dengan baik apa benda elemen yang dia nak kan, apa benda yang perlu didokumentkan dengan baik supaya benda tersebut dibuat ataupun dilakukan dengan tersusun dan teratur kan. Kita tak nak jadi macam gambar tadi lah kan. Kalau kita tengok gambar tadi, lain yang klien cerita, lain pula yang kita interpret, ataupun lain pula benda yang hasil dia kan. Pengalaman saya, biasanya kadang-kadang bila kita berinteraksi dengan klien ataupun orang yang expect nak buat lah kan, dia akan sebut sekian. Okey, kita pun interpret benda tu di bahagian teknikal kan. Benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni boleh, perlukan masa yang lama dan sebagainya kan. Kalau setengah orang dia juga buat dia suka buat ada meme yang dia orang selalu viralkan, contoh macam expectation client mungkin cantik, tapi bila tengok dekat cost kan, sebenarnya tak boleh pun nak dibuat dengan melalui cost yang tersebut kan. Okey. Tengok berbalik tadi, kalau siapa yang berminat dari segi kerjaya, ini adalah panggil requirement engineer. Dia ada satu cert yang dikeluarkan dipanggil sebagai CPRE, dia panggil Certified Professional Requirement Engineering. Okay, CPRE ada dua level, satu foundation level, yang kedua adalah advanced level lah. Okay, dan kalau di Malaysia dia dikeluarkan, kita kena ambil test tu dikeluarkan oleh MSTB, Malaysian Software Testing Board ni lah. Okay, baik. So as a requirement engineer, basically dia ada skill set yang tertentu, cuma dia taklah terlalu technical kan, walaupun seorang requirement engineer sometimes ataupun kita panggil business analyst lah. Okey, dia akan bermain dengan sebahagian elemen teknikal, dan sebahagian lagi adalah dari segi pengurusan ataupun komunikasi lah. Okey, komunikasi ni dia akan bermain dengan klien kongsikan ataupun storytelling daripada klien tu dia perlu dapatkan dengan baik dan juga detail, dan benda tu akan direkodkan supaya benda tu boleh diterjemahkan dari segi teknikal kan, aplikasi tu. Kemudian bila kita dapat tu, di sini kalau tengok ada satu elemen pemikiran analytical. Benda ni perlu oleh requirement engineer lah, sebab dia nak analyse balik satu persatu, benda ni possible tak, yang mana priority, yang mana tak, yang ni main item ke, main features ke, ni just add on dan sebagainya lah. Okay, yang kedua dia perlu empathy ni, elemen empathy ni, sebab biasa orang sebut elemen empathy ni macam kita duduk dalam kasut dia lah kan, ataupun kita merasai, cara fikir kita adalah sebagai cara fikir klien kita ataupun pelanggan kita nak macam mana. Okay, jadi ini elemen kemahiran ataupun skill-set yang asas dulu, ataupun yang perlu ada, sebab biasa requirement engineer ni dia perlu berinteraksi dengan orang kan, sebelum requirement ataupun elemen yang perlu untuk dibangunkan tu diterjemahkan ke dalam coding ataupun programming kita lah. Okay, right, boleh ikut itu requirement engineer punya kerja lah. Okay, cuma kalau kita sebagai individu ataupun syarikat yang perlukan khidmat tersebut, benda lepas ni saya kongsikan beberapa elemen yang kita kena ada. Biasanya saya buat 5 je kan, 5 elemen supaya kita tahulah apa benda yang kita nak buat ni, apa benda apps yang kita nak buat, apps ni macam mana kan.
dan dia lebih ke arah pengurusan projek sikit lah. Okay. Makna dia ada pre apa kita kata sebelum kita membangunkan pre-development ataupun development ataupun post development lah. Okey, slide saya agak ringkas. Okey, baik. Sebagai orang ataupun sebagai individu ataupun syarikat yang nak buat aplikasi ni, yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah kita kena kaji ataupun buat research dengan baik berkenaan aplikasi kita, sama ada aplikasi itu sudah berada di pasaran, maksudnya kompetitor ataupun siapa-siapa lah kan, ataupun apps tu bentuk dia macam mana kan, kita kena tahulah. Apps ni pun ada banyak, kita nak buat aplikasi mudah alih ke kan, kita nak buat aplikasi contohnya web based ke kan, ada tiga types lah ataupun tiga jenis, ataupun kita nak buat yang stand alone kan, yang macam kita download dekat laptop kita ni kan, kemudian kita install dan aplikasi tu sudah berada dalam kita punya laptop lah. Okay, itu bergantung kepada pelanggan nak yang macam mana, dan juga bergantung kepada saiz syarikat kita termasuk dalam aplikasi. Contoh kalau aplikasi itu dah ada di pasaran, sebagai pemilik aplikasi ataupun kita yang nak aplikasi itu ada, kena pastikan kita punya apa value added kita yang kita ada kan, untuk membandingkan atau untuk membezakan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di luar kan. Sebab kadang-kadang aplikasi ni dah banyak pun dekat luar tu kan. Sama ada kita menggunakan sahaja aplikasi tersebut ataupun memang kita nak buat yang tersendiri, customize. Mungkin sebab isu keselamatan ke kan, ataupun mungkin syarikat kita besar kan. Kita memang saiz syarikat yang sangat besar yang memerlukan customize punya sistem. Jadi dari situ dia akan define balik keperluan kita, dan mungkin walaupun syarikat kita besar, mungkin kita tak perlu pun untuk develop ataupun membangunkan aplikasi tersendiri. Sebab aplikasi ni kalau kita nak develop, dia satu memang cost lah, itu memang definitely, ataupun memang saya sebut benda yang perlu ditekankan. Sebab bila kita dah define, kadang-kadang kita tak tahu benda tu elok ataupun tak kan, berada di pasaran kan. Tapi tiba-tiba benda tu tak ada di pasaran, benda tu ada di pasaran, orang tak pakai pun kan. Sebab apa? Sebab orang dah mungkin dah berminat dengan aplikasi yang sedia ada. Okay, dan seterusnya kena brainstorming sikit lah ataupun syarikat ataupun terutamanya bagi kami biasanya pelanggan kami adalah yang SME kan, kecil dan sederhana kan. Jadi kena pastikan dengan betul, dengan baik apa benda features yang perlu ada, bagaimana benda tu perlu dibina, dan juga siapa dia atau siapa dia punya target audience kan, ataupun pengguna lah apps tu siapa nak guna. Kalau macam contoh kalau rakan-rakan FB follow kami punya kelas yang hari Sabtu lepas kan, Cik Rosman ataupun Brother Rosman dia kongsikan menggunakan software ataupun aplikasi yang sudah ada untuk membangunkan aplikasi mudah alih kan. Cuma features dia mungkin terhad lah dan perlu untuk dibayar kalau nak buat mobile apps yang baik ataupun features yang lebih advance kan. Tu kena tahulah target audience dia siapa. Baik. Sebab kalau kita tak tahu target audience kan, ataupun kita tak buat market research ni, mungkin kita dah labur mungkin 15,000, mungkin 20,000 ataupun mungkin hampir ke 1 juta pun, tetapi akhirnya aplikasi kita tu tak digunakan pun oleh siapa-siapa kan, ataupun bahkan mungkin aplikasi tersebut tidak digunakan oleh pegawai-pegawai yang berada dalam organisasi kita.
mungkin dia rasa susah dan sebagainya kan. Seterusnya, benda yang perlu diambil tahu ataupun perlu dibuat adalah kita perlu lakarkan aplikasi kita tu. As simple as kalau kita ada pen dan kertas pun dah cukup dah kan, kita lakarkan. Dan sebahagian pelanggan ataupun klien kami pun dia buat dengan mudah kan. Maknanya dia boleh lakarkan features apa yang dia nak ataupun macam mana dia punya aplikasi tersebut kan, ataupun mungkin UI UX yang dia mahukan kan. Kemudian dia akan kongsikan kepada business analyst lah ataupun kepada kita punya requirement engineer. So bila dia lakaran ni penting sebab kita mudah untuk terjemahkan. Kalau kita nak mudah developer ataupun pembangun ataupun syarikat yang membangunkan aplikasi ni faham, seeloknya kita buat lakaran ni. Sebab kalau tak, contoh kita bagi saya nak buat aplikasi macam Makcik Kia kan, dia boleh jual semua benda dan sekian. Okey, dia macam seolah-olah never ending requirement kan. Kita sebut je tapi orang ataupun developer pun tak tahu. But then akhirnya kita punya developer akan buat sendirilah kan, ataupun dia buat expectation apa yang dia faham daripada ringkasan tersebut kan. Jadi bila kalau tak kena dengan aplikasi kita, sebab itulah dia akan memberikan impact lah kepada kita dan juga kepada kos dan sebagainya. Termasuk juga tempoh untuk dia dibangunkan kan. Lakaran ni banyak lah. Kalau kita nak contoh dia, kita nak faham dia punya use case. Use case itu terms yang biasa kita kena faham, ataupun kalau boleh kita capture lah. Okay? Use case ni makna dia macam mana pengguna ataupun user menggunakan aplikasi itu interaksi. Contoh aplikasi untuk membeli barang kan. Sebagai mungkin di situ ada user yang menggunakan aplikasi untuk order. So itu dah satu situasi yang perlu direkod kan. Pengguna ataupun pelanggan akses ke aplikasi untuk membuat tempahan. Yang kedua mungkin buat bayaran. Okey, itu daripada mungkin user luar kan. Mungkin kita ada admin pula. So admin ni akan buat apa? Admin akan identify semua list order ataupun dia akan sorting. Itu 2-3 features yang perlu kita kenal pasti. Okey, yang berkenaan dengan lakaran ni juga sebenarnya kalau aplikasi tu besar ataupun kita sebagai pemilik aplikasi kita kena tahu architecture. Kalau kita nak buat rumah, orang buat rumah ni dia tahu lah struktur dia kat mana, tapak bilik di situ, bilik ada 2 ataupun 3, tandas dan sebagainya. Jadi untuk kita develop aplikasi ni pun kena tahu juga ada struktur ataupun architecture yang kita tahu. Seolah-olah ada seni bina dia tersendiri kan. Sebab kita nak tahu database kita dekat mana kan, kita nak guna yang macam mana, adakah kita nak pakai pelayan ataupun server yang physical, dedicated server kan, ataupun mungkin kita nak guna cloud server kan, ataupun VPS kan. Itu bergantung kepada kehendak kita kan. Jadi kita kena tahulah sistem tu macam mana dan availability dia, sejauh mana kita boleh expand. Itu pun elemen yang kita kena tahu. Di mana dia masa in future kita nak expand sistem kita ni macam mana. Okay. Jadi benda tu sangat penting. Kita kena buat lakaran dulu kan. Okay. Tempoh projek dan kos. Ini yang ketiga. Benda yang kita perlu ambil tahu kan. Sebab contoh kalau kita nak develop, biasanya kita kena tahulah secepat mana aplikasi kita tu kita perlukan. Aplikasi tu mungkin sebagai seorang businessman, bila kita identify, contoh pada step yang pertama tadi
kita buat aplikasi, kita buat research kita kan, kita buat keperluan kita untuk ada sesuatu aplikasi tu kan. Dan semestinya kita tahu pattern kan, ataupun kita tahu pattern mungkin klien, mungkin behavior staff kita buat kerja dalam syarikat kita ataupun dalam organisasi. Jadi daripada situ kita dah tahu, okey, aku perlukan aplikasi ni dalam ataupun perisian ni dalam tempoh 2 bulan. Okey. Kalau kita tahu benda tu perlu disusun dan akan perlu dilihat dari segi feature kita tu. Kalau kita ada 100 feature dan mengikut kemampuan developer, programmer, sama ada kita ada internal ataupun kita nak outsource pun, kita kena tengok benda ni. Daripada 100 mungkin dalam tempoh 3 bulan kan, kita akan susun dia punya priority daripada mungkin 105 ataupun 10 contoh kan. Ni yang boleh dapat siap dalam tempoh sebulan contoh kan. Mungkin banyak. Okay, kalau kata 20 mungkin 1 bulan, mengikut kapasiti developer yang ada lah kan. So itu sangat penting. Dan cost ni bila kita buat aplikasi, sebenarnya kita kena faham aplikasi ni boleh dibuat sama daripada zero cost sampailah semahal-mahal cost kan. Maknanya mungkin boleh sampai berjuta pun kan. Tengok kompleksiti dan juga tengok dari segi beberapa benda lah. Okey, di sini sangat penting kita kena tahu use case tadi yang saya sebut tadi kan. Kemudian functionality, fungsi yang kita nak buat dalam aplikasi kita ni kan, macam mana kita nak mapping tu, itu pun satu benda yang sangat-sangat perlu difaham lah. Mungkin kita tak faham secara mendalam kan, cuma kita kena bersedia bila sebut tentang cost ni. Okay. Kemudian platform development kan. Contoh kalau platform development ni lebih sangat teknikal, mungkin dari segi pengatursyaraan dia ataupun coding dia. Kemudian mungkin dari segi framework yang digunakan. Setengah developer dia akan pakai framework yang sedia ada. Contoh macam kalau sahabat-sahabat FB ikuti video seorang daripada sebelum ni yang dibentang oleh brother Hafiz kan, ataupun Cik Hafiz kita, berkenaan dengan back end dan juga front end. Dia ada sebut tentang, contohnya kalau kita kata kita menggunakan PHP kan. Jadi PHP dia ada framework yang tersendiri, dan kelebihan menggunakan framework ni adalah lebih tersusun, dah ada documentation dia, dan satu lagi adalah elemen security lah, elemen keselamatan. Okay. Kemudian tadi PHP framework Laravel lah yang saya sebut. Kemudian tempoh projek juga bergantung kepada design ataupun complexity of kita punya design lah kan. Kalau banyak features dan banyak relationship dan sebagainya tu, dia akan beri kesan. Kemudian elemen yang penting juga dalam tempoh projek ni adalah berkenaan dengan testing. Okay. Testing juga satu benda yang perlu, sebab sebagai kita yang minta orang buat develop aplikasi ni, ataupun kita sebagai pelanggan ni, biasanya kita expectation kita adalah bila kita request, kita nak tahu bila akan boleh siap kan, tempoh tu berapa lama. Jadi sebelum kita release kan, benda yang sangat penting adalah berkenaan dengan testing. Dan testing ni pun dia ada documentation dia dan sebagainya lah. Okay. Seterusnya berkenaan dengan infrastructure kan. Tadi saya sebut kan tentang kita perlu ada sama ada kita nak guna physical server ke kan, kita nak buat dia jadi store dekat cloud ke dan sebagainya. Itu pun memerlukan cost, dan sebagainya adalah memerlukan kepada cost bulanan kan. Maknanya dia perlu dibayar setiap bulan ataupun langganan lah. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan kos juga perlu dilihat dari segi
solution yang kita pakai, dan sesetengah aplikasi yang kita nak bangun berkemungkinan memerlukan third party punya software kan. Contoh kita nak embed ke, kita nak masuk nak adakan features software tu dalam software kita, tu pun kena pastilah, sebab kadang-kadang software tu mungkin dia bagi features on integration dan sebagainya, tapi terdapat cost juga pada integration punya side tu. Kita tak boleh expect saya dah bayar semua kan, kenapa ada cost tambahan lagi kan. Cost tambahan tu disebabkan mungkin masa perbincangan awal kita tak mention dengan betul untuk melibatkan third party solution ataupun software, dan requirement tu datang setelah kita identify setelah pembangunan perisian ataupun aplikasi tu berlaku. Jadi ini kena pastilah kos-kos ni, dan kos-kos tu kadang-kadang tak murah, kadang mahal juga. Okay. Seterusnya, kos juga melibatkan dari segi penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni pun biasa sebagai developer kan, kita akan pastikan kita akan deliver dengan sehabis baik lah. Okay. Cuma maintenance cost kadang-kadang kita kalau pelanggan pula dia akan expect dia dah bayar, dan kalau ada apa-apa bugs dan sebagainya dia akan refer kepada kita. Jadi di situ sebagai pelanggan kita kena identify lah berapa lama tempoh penyelenggaraan ataupun maintenance support yang diberikan oleh syarikat yang membangun perisian kita kan. Ataupun maintenance cost ni dia macam-macam istilah, ada orang panggil macam software reliability program lah dan sebagainya, ataupun maintenance support dan sebagainya. Cuma kita kena pasti sebetulnya berapa lama ataupun berapa tempoh dia berapa lama kan. Sebab kalau dah habis tempoh, mana dia perlu ada perbincangan lain untuk maintenance dan sebagainya lah. Okey, baik. Seterusnya, elemen yang keempat yang kita kena faham adalah berkenaan dengan istilah kita panggil change management lah. Okay. Change management ini adalah nak memastikan kalau dia biasanya kalau kita, sebagai organisasi contoh kita beli software kan, ataupun kita minta software dibangunkan untuk kegunaan dalaman organisasi kita. Tapi disebabkan ahli ataupun staf yang berada dalam organisasi kita ni dia dah biasa dengan sistem yang lama ataupun sistem yang manual, dia rasa lebih mudah kan. Dia nak tengok satu-satu, dia suka print out Excel file contohnya, check satu kan. Yang menyebabkan itu sistem kita tidak diguna pakai dengan baik. Jadi sebagai kalau ini melibatkan penggunaan aplikasi dalam organisasi, sesebuah syarikat tu kena pastikan change management tu berlaku dengan baik supaya sistem ataupun pelaburan syarikat untuk menggunakan aplikasi ataupun membangunkan aplikasi yang ditetapkan ataupun yang dirancangkan tu diguna pakai dengan mudah dan menjadi satu habit. Ni change management kadang-kadang contoh mungkin aplikasi yang kita bangunkan tu ambil tempoh 6 bulan kan, contoh, ataupun setahun. Tapi nak memastikan staf kita ataupun ahli dalam organisasi kita pakai mungkin mengambil masa tempoh yang hampir sama ataupun lebih kan. Jadi kita kena fahamlah change management ni salah satunya memberi bantuan, dapatkan maklum balas balik aplikasi kita ni yang kita implement dalam organisasi kita ni membantu ataupun tidak. Kalau tidak membantu, apa elemen yang memudahkan. Dan biasanya sebagai pengguna ataupun user ni kebanyakannya dia bermain dari sudut kita panggil user experience lah.
Okay, UI ataupun UX kan, user experience. So mungkin tekan susah, button pun tak nampak kan, ataupun tekan nak loading data untuk dia view tu mungkin ambil masa yang lama. Okay, dan benda-benda tu melibatkan dari segi technicality lah. Okay, baik. Dan kalau sebagai syarikat yang membangunkan aplikasi mudah alih ataupun mobile apps ni yang mungkin kita dah lancarkan di App Store dan sebagainya kan, sebagai pemilik aplikasi, benda yang perlu kita lakukan adalah menjadikan aplikasi kita tu habit lah. Mana dia kita create satu habit yang mungkin user di luar sana akan minat untuk guna kan, ataupun mudah dicari kan, dari segi aplikasi tersebut. Ini sangat-sangat penting. Biasanya kadang-kadang sesetengah organisasi dia terlepas pandang dari segi nak merancang dengan terperinci bagaimana dia nak menguruskan change management. Mungkin dulu guna secara manual kan, sekarang ni dah pakai digital. Jadi bila dah digital, banyak benda lah yang mungkin dari segi tak selesa kan, ataupun staff malas guna kan, buat apa nak guna kan, kata lebih baik cara kerja dia sebelum ni mungkin dah efisien kan, buat apa nak guna. Jadi sedangkan pengurusan atas melihat keperluan sistemnya lebih selamat, lebih tersusun, data mudah direkod kan, dan pencarian maklumat pun dengan boleh lebih cepat kan. Kalau manual mungkinlah tertinggal, dokumen tu hilang dan sebagainya kan, susah untuk kita trace. Okay, terakhir, yang terakhir adalah saya sebut sebagai security management ataupun langkah keselamatan. Kita membina aplikasi ni kena pastikan keselamatan adalah benda yang sangat penting. Setengah-setengah organisasi ataupun syarikat yang kita kata berkemampuan, biasa dia akan cuba buat penetration test lah. Okay, ujian penetrasi, mana dia akan cuba hack dan sebagainya untuk memastikan sistem tersebut kekal selamat. Sebab bila sistem kita ataupun kita punya aplikasi ni tak selamat, mudah diceroboh dan sebagainya, dia akan memberi kesan kepada pengguna kita kan. Kalau contoh aplikasi mudah alih kan, aplikasi yang mudah diceroboh, penceroboh dapat maklumat kita dan sebagainya, itu akan beri kesan buruk mungkin dari segi rating, orang dah tak minat guna dan sebagainya. Jadi security measure ni memang perlu dipantau secara berkala dan dilihat dari masa ke semasa. Sebab kalau benda ni tak dilakukan dengan baik kan, memang orang akan opt to another apps lah kan, ataupun orang akan opt to jump to another system. Tapi perlu diingat, kita sebagai pemilik sistem ataupun pemilik aplikasi ni, bila kita nak tukar, kos dia sangat besar dan sangat mahal. Jadi perlu timbang tara dengan baik kan. Maknanya dia sebelum kita membangun aplikasi, kita dah kena pastilah kan, adakah sistem tu jenis mungkin open source kan. Open source tu maknanya dia developer banyak kan. Open source ni bukan maksud siapa-siapa boleh hack ataupun ceroboh untuk dapatkan sistem, tak kan. Maknanya dia developer dia ramai, sistem mungkin sentiasa dibangunkan ataupun diperbaiki kan, sentiasa diimprovise kan. Itu kita kena pastilah. Jadi itu 5 elemen untuk asas kita sebelum kita membangunkan aplikasi kan. Dan kita boleh buat pun semurah-murah aplikasi sehinggalah semahal-mahal aplikasi. Jadi
nasihat saya ataupun cadangan saya kepada sahabat-sahabat, kenal pasti dengan betul, ikut langkah ni satu persatu, dapatkan juga nasihat ataupun runding juga dengan mungkin syarikat-syarikat yang membangun perisian sebelum kita membuat keputusan, untuk mempunyai aplikasi tersendiri. Mungkin perlu ada aplikasi ataupun mungkin ada cara lain untuk tujuan meningkatkan pencapaian operasi syarikat kita ataupun dari segi bisnes kita lah. Okay? Sebab sekarang ni semua orang nak membangunkan aplikasi ni, satu adalah mungkin nak capaian customer, untuk merekod database, dapat database, dan juga sekarang semua dah digital kan, jadi perlu ada platform. Cuma sejauh mana kompleksiti ataupun sejauh mana yang kita mampu untuk melabur dalam membangun aplikasi kita. Okay. Oh, ada soalan-soalan baca sikit soalan dia. Nak jadi requirement engineer memang wajib ada CPRE ke tuan? Sebenarnya CPRE ni adalah tambah nilai kepada requirement engineer ataupun business analyst. Sebahagian kalau nak terlibat dalam projek besar-besar ni ataupun syarikat-syarikat yang established, memang memerlukan business analyst yang ada sijil lah. Cuma bagi yang berminat untuk ke arah kerjaya ni, saya cadangkan bina skill set tadi. Mana dia value added sikit kalau siapa yang boleh coding kan. Siapa yang boleh programming, tu advantage dari segi kefahaman teknikal. Cuma bila kita berinteraksi dengan klien, dia memerlukan skill lah. Okay? Skill empathy, skill macam mana kita nak faham apa requirement yang dia nak, apa yang objektif yang dia nak capai daripada pembangunan sistem ataupun pembangunan aplikasi lah. Okay? Okay, macam mana zero cost tu tuan? Okay, developer yang tanya. Okay, zero cost ni sebenarnya contoh aplikasi. Kalau aplikasi yang mudah, okay, kalau aplikasi yang mudah ataupun kita nak buat untuk penggunaan dalaman kita yang internal usage ataupun internal application lah, contohnya organisasi kan, ataupun kegunaan sendiri kan. Jadi kalau kegunaan sendiri, yalah, itu yang maksud zero cost lah. Maknanya dia setengah orang aplikasi yang dia nak buat mungkin simple saja kan. Jadi tak perlu pun menggunakan pembangun dan sebagainya kan. Contoh kita buat untuk trace ranking ataupun aktiviti kita kan. Dari situ memang sebahagian macam boleh je pakai platform-platform yang sedia ada yang simple untuk tujuan tersebut. Cuma bila kita go advance, tu yang akan ada kos tertentu lah, okay, yang perlu dipertimbangkan. Baik, saya rasa setakat tu saja.
Saya mohon maaf di atas kelewatan kita mula hari ini disebabkan masalah teknikal. Kalau ada apa-apa khidmat runding kenaan dengan aplikasi, boleh kontak saya. Boleh juga layari ke website kami di TechNerve. Boleh juga kita berhubung melalui Facebook ni juga. Okay. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk dengar perkongsian saya ini. Salam Ramadan dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.